Dan siapakah mereka yang dipersilakan ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab? Ini sangat penting ya. Jadi di peringkat awal itu dikumpulkan ya sifat-sifat orang-orang yang layak dapat syurga tanpa hisab, tanpa azab. Saya dulu fikir susah ni, bukan senang. Nak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi apabila kami buat kajian, Allah SWT menceritakan sebenarnya tidak susah. Tapi kita kena tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والجهاد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا يا رب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar hadirat yang dikasihi sekalian dan hadirin yang hadir. Hadirin ni lah, bukan hadirin. Jadi Alhamdulillah Allah izinkan pada pagi ini memilih kita di antara ribuan insan-insan yang berada di sekitar Al-Falah Al-Masjid USJ ini. Kita lah di antara insan yang dipilih oleh Allah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang dinaungi oleh Malaikat Rahman, insya-Allah. Insya-Allah nama-nama kita diisytiharkan oleh Allah di kalangan para malaikat. Bila roh kita naik nanti, malaikat akan sambut kerana dia sudah lama merindui kita. Malaikat merindui orang-orang yang berada di majlis ilmu, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang kita janji, pada hari ini kita akan mula membaca buku yang saya tulis ni bersama dengan kawan-kawan, iaitu tentang tajuk pertama, iaitu nikmat syurga seperti yang diceritakan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita perlulah mengenali sebahagian sebenarnya di antara nikmat-nikmat syurga yang kita semua idam-idamkan. Kita semua berharap mendapatnya daripada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam bab yang pertama ini kita kumpul ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan nikmat syurga yang disediakan untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali kita mulakan dengan surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat 31 hingga 36. Kita berada di muka surat 1 ya. Sebelum tu macam mana? Sudah dah. Dah sebelum ni kita dah sudah ya. Bab 3, masya-Allah. Ya kah? Saya cerita ni secara umum ya. Okeylah, tak apalah. Jadi kalau kita dah faham tentang bagaimana hebatnya syurga yang Allah sediakan untuk kita, dan kita sudah pun mengetahui bagaimana kunci-kunci
yang sepatutnya kita mencari kunci-kunci tersebut untuk kita dapatkan untuk dapat membuka pintu-pintu syurga. Jadi kita pergi kepada muka surat 17 ya. Siapakah mereka yang dipersilakan ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab? Ini sangat penting ya. Jadi di peringkat awal itu dikumpulkan sifat-sifat orang-orang yang layak dapat syurga tanpa hisab, tanpa azab. Saya dulu fikir susah ni, bukan senang nak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi apabila kami buat kajian, Allah SWT menceritakan sebenarnya tidak susah. Tapi kita kena tahu. Kita kena ada ilmunya. Inilah hebatnya orang yang berilmu. Jadi di sini kita senaraikan ada 5 perkara 5 sifat yang melayakkan seseorang itu masuk syurga apabila dia berusaha memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi di muka surat 17 kita cerita ada 5. Yang pertama, mereka yang tidak menggunakan kai. Kejap lagi dihuraikan apa itu kai. Yang kedua, mereka yang tidak meminta dijampi. Yang ketiga, mereka yang tidak terlibat dengan piarah. Juga akan kita huraikan. Yang keempat, mereka yang hanya bertawakal kepada Allah SWT. Dan yang kelima, orang yang ahli warak. Jadi nampaknya daripada susunan sifat-sifat tersebut, kita perlu tidak melakukan 1 hingga 3. Jadi kita tak perlu buat apa-apa, tapi kita perlu menjauhkan diri. Tidak. Tidak kai, tidak minta dijampi dan tidak tiarah. Yang perlunya kita mesti bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah di dalam hidup ini, dalam semua keadaan. Sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Dan bila kita bertawakal, insya-Allah warak akan datang. Jadi kita akan huraikan seterusnya. Jadi hadis pertama menghuraikan 4 ciri manusia ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang paling top sekali ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, wa'adani Rabbi subhanahu an yudkhilal jannata min ummati 70,000 la hisaba alaihim wala azaba ma'a kulli 70,000 wa 3 hasayat min hasayati Rabbi azza wa jalla. Makna dia, terjemahannya, Tuhanku yang maha suci menjanjikan kepadaku, ku di sini Rasulullah Rasulullah SAW, untuk memasukkan 70,000 umatku ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi sebagaimana di mukadimah dulu, tidak ramai umat Nabi-Nabi lain. Bahkan ada yang hanya ada 2 orang saja. Ada 1 orang saja. Dan ada juga Nabi yang tak ada seorang pun. Di sepanjang dia berdakwah, seorang pun tidak terbuka hati untuk menerima dakwahnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pertama, manusia ini sangat keras hati, sangat degil. Yang kedua, menunjukkan bahawa Islam dan iman ini merupakan suatu yang sangat mahal. Allah tidak beri kepada sesiapa sahaja. Bahkan Allah beri kepada orang yang bersedia untuk menerimanya, membuka hatinya, membuka fikirannya, membuka dadanya untuk mencari ilmu, untuk dia mengenal Allah, untuk dia beriman kepada Allah. Sebab itu, alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah kerana Allah telah mengurniakan kita nikmat yang paling top di dunia ini, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam.
Jadi Nabi yang paling banyak umatnya ialah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang di antara yang akan masuk syurga tanpa hisab tanpa azab ialah sebanyak 70,000, ya. Terhadap mereka, ya. Tidak ada hisab, tidak azab terhadap mereka. Bersama setiap 1,000 orang daripada mereka ada 70,000 orang lagi. Jadi maknanya setiap 1,000 orang dia boleh bawa 70,000 orang lagi. Dan ditambah lagi dengan 3 kali cedokan Tuhanku Azza wa Jalla. Jadi hari itu pun kita dah sebut hadis ni, ya. Tidak perlulah saya hurai lagi. Maknanya bila kita darab 70,000 kali 70,000, naiklah 4.9 juta, ya. 4.9 juta umat Rasulullah masuk syurga. Kita nampak macam banyak, ya. Tapi 4.9 juta bermula daripada Rasulullah mula dibangkitkan sampai Rasulullah sampai sekarang lah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, yang datang selepas kedatangan Rasulullah, selepas kerasulan Rasulullah adalah dianggap umat Rasulullah, termasuk kita lah, yang sudah yang lahir hanya setelah 1400 tahun kewafatan bagi baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi siapakah 70,000 orang itu? Jawapannya ada dalam hadis berikut, ya. Rawal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala uridat alayya al-umam yamurru an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulan wan-nabiyyu laysa ma'ahu ahad wan-nabiyyu ma'ahu ar-rahtu fara'aitu sawadan katsiran فرجوت أن تكون أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا فقيل لي هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر ذلك الصحابة فقالوا أما نحن فوالدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذي لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يبلغني منهم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. ما شاء الله ما شاء الله. Yalah, dalam hadis ini didetailkan, ya, tentang sifat-sifat orang yang masuk syurga tanpa hisab tanpa azab, ya. Terjemahannya Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya pada suatu hari Rasulullah SAW telah keluar menemui kami, ya. Rasulullah selalu keluar menemui sahabat-sahabat yang berada di dalam masjid, ya, yang mana kita tahu rumah Rasulullah dengan masjid adalah berhampiran, ya, berhampiran. Bukan setakat berhampiran macam kalau sekarang ni dalam masjid lah, ya. Maka baginda bersabda, telah digambarkan kepadaku keadaan pelbagai umat. Umat daripada zaman dulu sampai zaman Rasulullah diperlihatkan pada Rasulullah di padang mahsyar. Aku dapati ada Nabi bersama seorang lelaki daripada umatnya. Itu yang saya sebut tadi. Seorang saja dia punya pengikut dia di sepanjang dia berdakwah, ya. Susah benar nak dapat hidayat
manusia pada zaman itu kerana terlalu degil dan keras hati ya. Dan ada Nabi yang bersamanya 2 orang lelaki daripada umatnya. Dan ada Nabi yang tiada seorang umat pun bersamanya. Hanya seorang diri saja. Itu punya cabaran para Nabi dan Nabi-Nabi zaman dulu. Yang kita tahu 124,000 Nabi. Ada yang langsung di sepanjang seruan dia tidak ada seorang pun memeluk Islam, tetapi Nabi tetap juga teruskan perjuangannya walaupun tidak ada seorang pun masuk Islam. Tapi kita alhamdulillah sekarang sebagaimana disebutkan oleh Datuk Dr. Razak, bekas pengarah Hospital Kuala Lumpur. Satu masa dulu, sekarang dia dah pencen. Dia kata dia lepas pencen ni dia kuat berdakwah, berjihad. Di Filipina dia kata cukup mudah orang-orang Filipina memeluk Islam. Ya, dia kata diberi satu orang 10 kilo ke 5 kilo beras. Mereka sudah tertarik untuk memeluk Islam. Sebab mereka asal keturunan untuk nenek mereka dulu ialah Islam. Filipina tu asalnya apa nama Islam ya, nama Islam saya tak ingat dia punya tu. Ya. Mindanao. Mindanao tu daripada Madinah kan. Jadi dia orang senang masuk Islam. Jadi sekali masuk Islam beratus-ratus orang mengucap bersama-sama. Masya-Allah. Tapi zaman dulu susah untuk memeluk Islam ya. Dan ada Nabi yang bersamanya ahli keluarga atau sanak saudaranya saja. Anak beranak dia saja yang memeluk Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku melihat kelompok hitam yang besar, maknanya ramai ya, ramai kumpulan manusia yang ramai, maka aku berharap mereka itu umatku. Rasulullah ingat itulah umat dia yang ramai itu. Maka dikatakan kepadaku, ini Musa dan kaumnya. Yang ramai kelompok hitam itu ialah Nabi Musa AS bersama dengan kaumnya. Yang kita dapat tahu daripada sejarah, semasa Nabi Musa dikejar oleh Firaun, ya, bersamanya tidak kurang daripada 70,000 orang bersama dengan Nabi Musa yang dikejar oleh Firaun, yang akhirnya sampai di hadapan laut di belakang musuh. Pada masa itu pengikut Nabi Musa begitu ketakutan. Tapi Nabi Musa kata jangan takut, Allah bersama kita, dan Allah perintah pukul tungkat ke Laut Merah dan bertukar laut tu di tengah-tengahnya menjadi suatu jalan yang besar, jadi highway dan kering, dan mereka lalu dengan selamat sampai ke seberang sana, kepada Laut Merah itu. Dan akhirnya bila Firaun tengok jalan begitu luas, mereka pun masuk. Bila masuk, itulah cara Allah mengazab dan memberi balasan terhadap Firaun yang begitu takabur hingga mengaku Tuhan. Akhirnya semua Firaun dan pengikutnya yang sangat-sangat ramai itu mati di tengah-tengah lautan itu ya. Itu. Jadi maknanya 70,000 yang disebut dalam kisah itu yang ikut Nabi Musa lah. Yang lepas itu, yang lain daripada itu mungkin ada lagi. Jadi ramai Nabi Musa bersama kaumnya nampak suatu kelompok yang hitam. Kemudian dikatakan kepadaku, pandanglah. Maka aku lihat satu kelompok hitam yang banyak memenuhi ufuk kaki langit. Makna sarjana mata memandang, hitam nampak kelompok manusia. Kalau orang Kedah nampak kepala berhitam kepala. Punya ramainya kumpulan yang terakhir ni. Maka dikatakan kepadaku lagi, lihatlah, begini. Maknanya begini, maknanya tumpuk-tumpuk yang banyak. Maka aku pun terlihat ke
kelompok hitam yang banyak, manusia yang ramai, ya. Maka dikatakan kepadaku, mana Jibril, Jibril berkata, mereka adalah umatmu, dan bersama mereka 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa hisab. Jadi maknanya di kalangan begitu ramai itu, yang ramai itu bukan 70,000 saja, mungkin ratusan ribu, juta-juta. Tapi kata kata Jibril, di dalam ramai-ramai itu ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Maka orang ramai pun berselisih pendapat kerana Rasulullah SAW belum menjelaskannya. Jadi Rasulullah sebut 70,000, tapi dia orang tertanya-tanyalah, siapa ya, kita kah yang 70,000 tu? Dia orang tertanya-tanya. Maka para sahabat berbincang, lalu mereka berkata, adapun kami telah dilahirkan dalam keadaan syirik, tetapi kami telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi dia orang fikirlah kita, ya, agaknya kita, tapi kita mula-mula dulu tidak beriman, kita syirikkan Allah, kita kafir, tapi lepas tu kita beriman, layakkah kita? Jadi dia tertanya-tanya. Mereka itu adalah anak cucu kami, ya. Tetapi kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah anak cucu kami. Maka sampailah mereka perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi agaknya tertinggal ini. Jadi dia tertanya-tanya, adakah kumpulan kita ni yang termasuk 70,000? Tapi kita ni ada kekurangan, masa di peringkat awal kita tak beriman. Tapi adakah anak cucu kita? Ini tertinggal ni dia punya terjemahan. Jadi kerana anak cucu kita ni lahir telah diazan, iqamahkan ke telinganya dan mereka beriman daripada awal lagi. Adakah 70,000 itu anak cucu kita? Jadi dalam keadaan mereka tertanya-tanya itu, baginda Rasulullah SAW pun sedar bahawa mereka sedang menunggu huraian. Maka Rasulullah pun keluar, mereka menjawab persoalan mereka. Mereka tidak menggunakan kain. Jadi Rasulullah kata orang yang 70,000 itu sifat pertamanya mereka tidak menggunakan kain. Mereka tidak minta dijampi. 2. Ketiga, mereka tidak terlibat dengan tiarah. Tiarah ni ambil daripada tairun. Nanti akan dihuraikan. Dan mereka bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Jadi 4 sifat ini Rasul sebut yang dipunyai oleh 70,000 orang tadi. Mendengarkan kisah tersebut, maka berdirilah Ukasyah. Ukasyah berdiri. Katanya, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia memasukkan aku ke dalam salah seorang daripada mereka. Bijaknya Ukasyah ni, ya. Dia terus ambil peluang, ya Rasulullah, tolong doakan biar saya salah seorang daripada 70,000 tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu adalah salah seorang di antara mereka. Maka terus Rasulullah berdoa, ya Allah, masukkanlah Ukasyah salah seorang daripada 70,000 tersebut. Kemudian berdiri pula lelaki yang lain sambil berkata seperti yang diucapkan oleh Ukasyah. Yang lain pun minta, ya Rasulullah, doakan saya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Ukasyah telah mendahului kamu dalam hal ini. Bijak jawapan Rasulullah. Terus tutup pintu. Ukasyah dah dahului kamu. Minta maaf lah. Jadi kamu tak dapat didoakan pada masa itu, tetapi kamu mempunyai peluang untuk melayakkan diri dengan mengusahakan sifat-sifat yang disebut dalam hadis itu. Jadi huraian hadis, berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahawa keadaan manusia pada hari hisab, di padang mahsyar,
akan terbahagi kepada 3 golongan. Ya, 3 golongan manusia di padang mahsyar nanti. Yang pertama, golongan yang dihisap dengan teliti. Sebenarnya dengan teliti maknanya dihalusi. Dihalusi segala persoalan dia. Ya. Segala umur dia, ke mana dia habiskan, dengan hartanya, bagaimana dia dapat, ke mana digunakan. Kemudian halusilah. Kita ni kalau ibaratnya di dunia ni, kalau kita jumpa custom, kalau dia halusi, banyaklah dia jumpa barang-barang yang kena bayar cukai. Tapi kalau dia tak halusi, dia pakai simple-simple saja, mudahlah. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang dihisap dengan mudah. Ya, dihisap dengan mudah maknanya kadang-kadang dia pakai buka dia tengok, tutup balik beg. Kemudian yang ketiga, golongan yang tidak dihisap. Ini yang paling hebat. Itu langsung tak dihisap. Kalau dia di dunia ni ibarat laluan hijau lah ya. Kalau di airport tu laluan hijau, langsung tak buka beg, langsung tak tanya apa, langsung tak hisap. Kenapa? Kerana pihak custom sudah yakin bahawa orang-orang yang wajahnya cerah begini, dia tidak ada membawa barang-barang yang larangan ataupun barang-barang yang perlu dicukaikan, ya. Begitulah keadaannya. Jadi dihuraikan tiap-tiap satu golongan tadi. Golongan yang dihisap dengan teliti siapa? Iaitu golongan yang akan dibincangkan atau diperdebatkan ketika amalannya dihisap. Golongan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang diperdebatkan, nescaya dia akan disiksa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama dhalikal ardu man nuqishal hisab yaumal qiyamah uzziba. Sesungguhnya itu hanya sekadar memperlihatkan amalan. Sesiapa yang dihisap pada hari kiamat, berarti dia diazab. Jadi maknanya kalau dihisap dengan susah, maka itu tanda dia akan diazab, ya, akan diazab. Sebab itu kita pada masa basuh tangan sebelah kanan, kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah hisapku, mudahkanlah aku menerima menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Bila kita basuh tangan kiri masa ambil wuduk, kita minta, ya Allah, janganlah aku terima suratan amalan melalui tangan kiri, dan hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah, ya. Itu kita doa semasa kita basuh tangan kanan dan tangan kiri ketika berwuduk. Menurut Ibnu Hajar, makna asal naqshu nuqisha man nuqisha al-hisab. Naqshu maknanya ialah mengeluarkan duri. Hal ini bermaksud perbincangan yang mendalam dan menyeluruh ketika dihisap. Maknanya dihalusi. Kita nak keluar duri, kita kena cermat, ambil jarum, dengan ujung jarum kita keluarkan duri itu. Ini dihalusi. Itu maksud dihalusi setiap perbuatan kita, ya. Kita ni dihisap semua sekali. Khususnya 7 anggota sebagaimana saya sebut dulu. 3 di bahagian atas, 3 di bahagian tengah, dan 1 di bahagian bawah. Di bahagian atas 3, mulut. Allah Ta'ala akan hisap tiap-tiap perkataan kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak melafazkan sesuatu perkataan, kata Rasulullah, kecuali di sisinya ada raqib untuk melihat perkataan-perkataan yang baik untuk direkod, ataupun atid, ada atid sebelah kiri untuk merekod perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang maki, hamun dan sebagainya, direkod oleh atid. Maknanya kita kena awasi setiap perkataan kita.
dihisap oleh Allah, kita dah lupa dah. Apa yang kita bercakap tu kita dah lupa. Tetapi Allah tidak lupa. Allah tetap mencatatnya. Jadi itu satu. Yang kedua, mata kita. Mata kita dihisap juga. Kita lihat apa? Kita lihat yang baik. Kita lihat ibu kita. Kita lihat guru kita. Kita lihat Al-Quran. Kita lihat Al-Hadis. Kita lihat sahabat kita dengan penuh kasih sayang. Semua itu adalah penglihatan ibadat. Penglihatan yang membawa pahala. Tetapi kalau gunakan mata untuk melihat benda-benda yang tidak elok, melihat gambar porno, melihat benda maksiat, ataupun menggunakan mata untuk pergi ke tempat-tempat yang dia nak pergi mencuri pun kena guna mata juga. Dia nak pergi bergaduh dengan orang pun kena guna mata juga. Jadi mata ini pun akan dihisap. Yang ketiga, telinga. Setiap perkataan yang masuk ke telinga kita akan dihisap di akhirat besok. Itulah yang dikatakan hisap yang teliti. Ya. Jadi daripada perkara sebesar-besarnya hingga perkara yang sekecil-kecilnya. Ini yang bahagian atas ya. Lepas tu bahagian tengah dihisap pula. Dihisap. Kita punya masuk ke dalam badan kita ni makanan yang halal kah ataupun yang haram. Sebab itu saya susah hati juga bila nak makan ubat. Dikatakan kapsul yang dimasukkan ubat dalam kapsul tu, kita tak pasti. Ada yang dibuat daripada haiwan dan ada yang dibuat daripada tumbuhan. Jadi setengah orang yang cermat dia buka kapsul tu. Dia buka, dia ambil ubat debu yang dalam kapsul tu saja. Kenapa? Kerana segala yang masuk ke dalam perut kita itu akan dihisap sama ada yang halal ataupun yang haram. Itu yang bahagian tengah. Begitu juga tangan ni dikira tengah. Tangan ni kita jamah benda yang Allah redha, pegang Quran, pegang Al-Hadis, pegang benda-benda untuk membantu kawan-kawan yang memerlukan ataupun untuk menyantuni ibu bapa yang sudah tua. Dia terpaksa mengurus kehidupan hariannya. Saya baru ni balik kampung pergi tengok kakak ipar. Sudah terbaring, tak boleh buat apa dah. Tapi alhamdulillah dia dapat seorang menantu yang sangat berkorban untuk menyantuni dia. Memandikan dia, membersihkan dia, kekotorannya dan sebagainya. Dan dia sebut juga kat saya, dia kata, makcik, dia kata, mak saya pun di kampung tak sihat. Tapi saya berkorbanlah untuk menjaga mak mertua. Sebab itu bila ditanya oleh Anas, Rasulullah, Anas ke Abu Hurairah, tanya Rasulullah SAW tentang kelebihan menjaga ibu bapa yang sudah tua. Kata Rasulullah, kalau dia ikhlas, dia jaga ibu bapa yang sudah tua, mendapat pahala seperti beribadat 2 juta tahun. Sebab itu kalaulah kita ada ramai adik-beradik, tiba-tiba ibu bapa kita yang dah tua itu memilih kita untuk tinggal bersama kita, itu adalah insan yang bernasib baik. Dia tak payah buat ibadat lain dah. Dia sembahyang puasa cukup, kemudian dia layanilah ibu bapa yang dalam kelemahan, kesakitan dan sebagainya tu, dia dapat pahala seperti ibadat 2 juta tahun. Mana ada orang hidup 2 juta tahun ya. Itulah hebatnya. Jadi itulah diperiksa daripada perkara yang sebesar-besarnya. Saya tak habis lagi tadi. Jadi 3 di tengah ni, tangan, perut, satu lagi kemaluan kita. Faraj ini juga ada pertanggungjawabannya. Allah Ta'ala jadikan untuk memakmurkan dunia ini. Tetapi kalau diletakkan pada tempat yang haram, maka dia berdosa. Kalau diletakkan pada tempat yang halal, dia berpahala. Dan satu di bawah ialah kaki. Jadi 5 anggota ini di antara
anggota-anggota yang akan dihisap apa yang dilakukan di dunia ini, ya. Jadi sebab itu ada panduan. Saya ingat saya dah sebut dah dulu. Untuk kita menghapuskan dosa 7 anggota ini dengan 7 kalimah. Ingat tak 7 kalimah? Apa dia? Siapa yang ingat? Janganlah straight sangat. Selalu ingat 7 kalimah? Ya? Iaitu kita ucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi 7 kalimah ini kita ucapkan banyak-banyak, insya-Allah dia dapat menghapuskan dosa 7 anggota, ya. Itu. Jadi amalan golongan ini akan dikira walaupun sebesar zarah. Itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah ni sekecil-kecil benda. Kalau kalimah walaupun satu kalimah, walaupun kalimah itu tidak kita ucapkan, tetapi kita pendamkan dalam hati, kalimah yang bersarang dengan perkara-perkara buruk, hasad, dengki, benci dan sebagainya. Itu pun kalau kita tak, itu dosa hati, ya. Sebab itu kita kena bersihkan hati daripada segala ingatan yang buruk, ya. Dan apatah lagi lah kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut kita, Allah Ta'ala akan hisap dengan teliti, ya, walaupun sebesar zarah dari segi kalimah. Begitulah juga dari segi anggota lain. Walaupun satu langkah kita berniat nak pergi ke tempat jahat, kalau kita tidak bertaubat, insya-Allah Allah akan hisap di akhirat besok, ya. Setiap langkah kita, setiap gerak kita, bahkan kata Syekh Athaullah As-Sakandari, setiap nafas kita tu akan dihisap dengan hisap yang teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penuhilah setiap nafas kita dengan azam yang baik, dengan amal yang soleh, insya-Allah. Menurut Al-Qadiyat, terdapat 2 maksud azab, iaitu pertama perdebatan ketika hisab itu sendiri, pendedahan dosa masa silam di khalayak ramai, serta penghinaan suasana. Ini merupakan suatu azab. Itu satu, ya. Yang kata Qadiyat, maksud azab sini iaitu perdebatan ketika hisab sendiri, ya. Maksudnya disoal, ditanya, dikorek habis-habisan. Jadi pendedahan dosa masa silam di khalayak ramai pula tu, ya. Seluruh penghuni pada mahsyar tu yang terdiri daripada manusia, sejak manusia pertama hingga manusia akhir, akan dengar apa yang berlaku pada kita, dibongkar segala rahsia-rahsia kita, ya. Di khalayak ramai, serta penghinaan, maknanya dihina apabila kita banyak melakukan benda yang memalukan, benda yang menjatuhkan maruah kita. Suasana ini merupakan suatu azab, ya. Yang kedua, lanjutan daripada pemeriksaan tersebut. Mereka dimasukkan ke dalam golongan yang berhak mendapat azab neraka. Itu maksudnya hisab yang susah, hisab yang ketat, ya. Jadi maknanya yang kedua, hasil daripada hisab yang ketat itu tempatnya ialah neraka. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, disebut dalam hadis tadi, golongan yang dihisab dengan yang mudah, hisab yang mudah. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan dihisab dengan mudah ialah segala perbuatan golongan ini hanya dipamerkan saja, tidak diperiksa dengan terperinci. Keadaan ini berbeza dengan golongan yang pertama. Golongan ini ialah golongan yang menerima kitab catatan amalan dari sebelah kanan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Qala Rasulullah SAW, laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamah illa halak. Faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Al-Insyiqaq, ya, ayat 7 dan 8, ya. Faqala Rasulullah SAW, innama dhalika al-'ardu wa laysa ahadun yunaqashu al-hisab yawm al-qiyamah illa muzziba, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiada siapa yang dihisap pada hari kiamat melainkan pasti binasa. Itu maknanya secara umum, secara siapa saja yang dihisap akan binasa. Sebab hidup kita ni tak sunyi daripada salah dan silap, ya, sentiasa. Sebab itu al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia ini tidak sunyi daripada kesilapan dan kelupaan, ya, terlupa, tersilap, ada sajalah. Jadi sebab itu kalaulah dihisap betul-betul, akan jumpalah segala keburukan, segala, ya, kelalaian kita dan kemaksiatan kita. Jadi tiada siapa pun yang dihisap pada hari kiamat melainkan pasti binasa secara umumnya. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah Allah telah berfirman, maksudnya, maka sesiapa yang diberikan kitab amalannya melalui tangan kanan akan dihisap dengan mudah. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Maka jawab baginda Rasulullah SAW, itu ialah catatan amalan yang hanya diperlihatkan dan tiada siapa yang diteliti hisapnya pada hari kiamat melainkan pasti diazab. Jadi maknanya, bila didapat catatan amalan itu di sebelah kiri, maka dia akan dihisap dengan teliti dan akhirnya dijumpailah segala salah dan silap dan akibatnya diazab. Dalam hadis yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan an Aisyah qalat, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'd salatihi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Falamma insarafa qultu ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Qala an yanzura fi kitabihi fayatajawaz anhu innahu man nuqishal hisab yawma idhin. Ya Aisyah, halaka wa kullu ma yusibu al-mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta asyauka tashukuhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sebahagian solatnya. Ya, Nabi berdoa dalam sebahagian solatnya, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling, maksudnya selesai daripada solat, aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah hisab yang mudah itu? Maka sabdanya, seseorang yang Allah melihat saja kitab amalannya, Allah tak tanya, tengok saja, lalu memaafkannya, ya. Sesungguhnya orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu akan binasa. Maka wahai Aisyah, dan Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa orang yang beriman pada setiap kali musibah menimpanya. Jadi maknanya, Allah Ta'ala apabila kita diuji dengan sakit, dengan banjir, dengan ketakutan, dengan kekurangan makanan dan sebagainya, sebagaimana yang diuji saudara-saudara kita di negeri peperangan Palestin dan sebagainya, sekiranya mereka redha dengan ujian itu dan mereka sambut ujian Allah itu dengan tawakal, dengan senang hati, mana tidak marah-marah dan sebagainya, maka ujian itu akan menjadi sebab untuk keampunan Allah terhadap dosa-dosa mereka, ya. Hinggakan duri yang menusuknya juga menghapuskan dosa. Maknanya kalau sekecil-kecil duri yang terkena
Kita makan, kita tercucuk tulang ikan misalnya. Kalau kita redha ini ujian Allah, maka itu penghapusan dosa terhadap orang-orang yang berdosa tadi. Jadi maknanya bagi golongan yang kedua dihisap dengan mudah, ditayangkan saja. Ya, tidak dipersoalkan kenapa ya. Dan Allah permudahkan apabila mereka banyak membersihkan diri setelah dia menerima ujian dengan redha, dia juga banyak bertaubat. Sebab itu dianjurkan supaya kita mengambil peluang dalam hidup ini, perbanyakkan bertaubat. Dan Rasulullah sebut, Allah SWT malu untuk menyiksa orang yang sentiasa bertaubat. Perbanyakkan astaghfirullah. Sebab itu Imam Ghazali anjurkan kita banyak istighfar pada hari apa? Pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu kita istighfar sebanyak 1000 kali. Itu yang rasmi. Kita punya apa? Kita punya program khas. Kita punya jadual tetap yang dianjurkan oleh Imam Ghazali ya. Pada hari Rabu kita banyak istighfar. Pada hari Khamis kita banyak bertasbih. Pada hari Jumaat kita banyak memanjakan diri dengan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut dengan lembut ya. Jangan sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu tak sampai ke hati kecil. Kita sebut dengan lembut sehingga sebutan kita tu sampai ke hati kecil kita. Kita rasa Allah bersama kita, Allah berada dengan kita di mana-mana kita berada ya. Itu yang kedua. Pukul berapa dah Puan Salwa? Saya tak nampak jam dah. 10 minit. Ya? 10 minit lagi? Okey. Ya, teruskan Kalau dah cukup masa tolong beritahu. Kemudian golongan yang ketiga, ini yang paling best sekali. Golongan yang tidak dihisap ya. Golongan ini ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan beruntung kerana darjat mereka sangat istimewa pada hari kiamat. Nasib mereka tidak seperti golongan pertama dan kedua. Mereka masuk syurga tanpa hisab ya. Semua manusia pastinya ingin termasuk ke dalam golongan ini sebagaimana permintaan Ukasyah ya. Radhiyallahu anhu berdasarkan hadis di atas telah dikatakan oleh Allah SWT setelah mendapat doa Nabi, telah dimakbulkan oleh Allah SWT setelah mendapat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah Ukasyah. Ukasyah ni di antara orang-orang yang tak termasuk 10 yang memang Rasul isytiharkan ya. 10 sahabat yang diisytiharkan ahli syurga ketika mereka masih hidup di dunia lagi. Dan Ukasyah dia sendiri minta dan dia telah dimakbulkan permintaannya oleh baginda Rasulullah SAW ya. Masya Allah. Tapi kita beruntung juga di kalangan begini ramai umat Rasulullah berbilion-bilion. Sekarang ni pun ada 7 bilion semasa ini. Pada yang lepas-lepas sudah berapa ratus bilion tak tahulah. Tapi di kalangan ramai-ramai ini hanya segelintir saja yang dipilih oleh Allah sampai kepada perbincangan bagaimana masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat ni dapat kita usahakan, dapat kita doa pada Rasulullah, kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk melakukan amalan yang melayakkan kita masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ya. Saya di antara doa saya setiap hari bila buat tahajud kita ikuti dengan solat taubat, diikuti dengan solat hajat. Dan di antara doa dalam solat hajat tu selain daripada kita minta berbagai-bagai, kita minta ya Allah bantulah hamba
untuk melakukan amalan yang melayakkan hamba masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Siapalah kita nak minta keistimewaan tersebut? Terlalu kerdil kita ni. Tetapi Rasulullah ajar kita supaya kita minta yang terbaik. Kerana Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seterusnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menentukan golongan ini dari mana-mana zaman dan tidak pula menentukan individunya kecuali hanya seorang daripada umatnya, iaitu Ukasyah bin Mihsan. Sebab itulah ketika menyusul sahabat yang lain memohon permintaan yang sama, Nabi hanya menjawab, Ukasyah telah mendahului kamu dalam hal ini. Itulah. Sebab itu kita ni kena cerdas, kena cepat mengambil peluang. Begitu hebat Ukasyah, dia terlalu cerdas. Sebaik saja habis Rasul cerita, terus angkat tangan minta doakan untuk dia. Hebatnya dia. Sekiranya baginda SAW tidak menjawab begitu, jadi bila orang lain minta, Rasulullah kata Ukasyah telah mendahului kamu dalam hal ini. Sekiranya baginda SAW tidak menjawab begitu, sudah tentu semua yang mendengar berita gembira ini akan pergi menemui baginda SAW mendapatkan darjat seperti Ukasyah. Itulah. Jadi maknanya walaupun kita tak dapat peluang seperti Ukasyah, kita juga dapat peluang untuk memahami apakah sifat-sifat yang Allah kehendaki untuk melayakkan kita masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bilangan dan ciri-ciri mereka yang tidak dihisab. Di sini dihuraikan secara detail berapa bilangan dan apakah sifat, ciri ini sifat mereka yang tidak hisab. Berdasarkan huraian hadis di atas, jumlah mereka adalah seramai 70,000 orang menurut riwayat Imam Bukhari. Maksudnya kalau riwayat Bukhari ini paling top lah kesahihan hadis tersebut. Sebenarnya dalam menulis buku ini kami memang teliti. Setiap nas hadis yang kami jumpa, kita akan teliti, pastikan hadis-hadis sahih saja kita masukkan ke dalam buku ini. Kalau ada yang hadis dhaif dan sebagainya, kita tidak masukkan. Untuk orang kata menyenangkan dan untuk kita rasa lega dengan hadis-hadis yang dibawa itu tidak ada hadis palsu jauh sekali lah. Hadis maudhu' dan sebagainya. Jadi kata dia, walau bagaimanapun terdapat riwayat lain selain daripada Bukhari yang menyatakan bahawa jumlah mereka sebenarnya 4.9 juta. Terus 4.9 ni dekat 10 juta lah. Dekat 5 juta lah dekat 5 juta. Ibnu Hajar menjelaskan bahawa berdasarkan kebanyakan riwayat, ciri ataupun sifat mereka yang disepakati menjadi syarat utama untuk masuk syurga tanpa hisab dan azab ada 4. Iaitu pertama, tidak menggunakan kain. Golongan ini menjauhkan diri daripada rawatan yang menggunakan kain. Di sini apa yang dimaksud dengan kain? Al-kayu ma'rufun ihraq al-jild bihadidah wa nahwiha. Kain itu dia kata menempelkan atau membakar dengan besi panas atau seumpamanya pada tempat yang sakit atau luka. Ini cara rawatan zaman dulu. Bila ada luka, darah keluar banyak, mereka akan panaskan besi sehingga merah. Sehingga merah dan mereka tekapkan besi itu pada tempat yang sakit tersebut. Bila datang Rasulullah SAW, Rasul haramkan. Sebab apa? Sebab kain ni, besi panas ni, kalau ditekap pada tempat biasa pun sakit. Apatah lagi kalau diletak pada tempat yang sudah sedia sakit. Jadi akan bertambahlah sakit. Jadi sebab itu diharamkan. Dalam proses pengubatan mengikut kaedah ini,
besi dipanaskan hingga membara, kemudian diletakkan pada bahagian badan yang sakit. Kaedah ini telah menjadi amalan orang Arab zaman silam, ya, Arab jahiliah. Jadi bila datang Islam mengharamkan. Pada asalnya sebarang bentuk pembedahan yang membawa perubahan kepada anggota badan manusia tanpa keperluan adalah diharamkan oleh syarak, ya, seperti bertatu. Jadi maknanya bukan diharamkan kain saja, apa saja yang kita lakukan terhadap tubuh badan yang tidak mengikut sebab-sebab yang disyariatkan. Misalnya kita kalau orang bukan Islam tu dia bertatu tu sebenarnya sakit. Dia menggunakan alat besi panas untuk nak masukkan dakwat melalui yang nak lukis dia punya gambar-gambar tatu tu, ya. Sebab itu diharamkan. Sebab dia datang menyakitkan, ya. Hal ini kerana bertatu mengubah ciptaan Allah dan terdapat penyiksaan benda hidup, sama ada pada manusia atau selain manusia, ya. Itu bertatu diharamkan, ya. Akan tetapi termasuk jugalah pembedahan plastik surgery. Ya, sebab apa? Plastik surgery itu kalau pembedahan untuk menambah cantik. Hidung kurang mancung nak dimancungkan, buat pembedahan. Ya, mata kurang luas nak diluaskan. Pipi nak diubah begitu rupa, nak dijadikan bertambah cantik. Ada di kalangan orang kita ni, kalau kita tengok gambar dia semasa sebelum buat pembedahan, selepas buat pembedahan berbeza. Kenapa? Kerana dia dah ubah ciptaan Allah yang asal. Maknanya dia tidak redha dengan ciptaan Allah begitu. Dia nak ubah mengikut kehendak dia. Kadang-kadang ubah bukan jadi bertambah cantik, tapi bertambah huduh, bertambah buruk. Itu saya ada kawan saya, dia nak ubah hidung dia jadi mancung. Akhirnya plastik yang masuk ke hidung tu dia sengit, dia melengkung macam mana. Jadi hidung tu terus jadi sengit. Takkan nak buat pembedahan kali yang kedua pula. Kekal lah dia. Dia dalam keadaan begitu. Jadi kita, ya, sebab itu kening tu dicabut supaya jadi halus. Itu pun tak boleh. Kita tak redha. Allah buat kening kita ni sesuai dengan muka kita dah. Terimalah, ya. Alhamdulillah. Yang setengah tu dia buang terus kening yang ada, dia bubuh kening baru. Dia letakkan tulis kening yang baru. Itu adalah yang merubah ciptaan Allah. Akan tetapi jika perubatan itu menjadi salah satu keperluan serta dilakukan oleh pakar perubatan, maka hukumnya menjadi harus, ya. Apa maksudnya? Misalnya dia dilahirkan dalam keadaan terbelah bibir ni, ada kan? Bila dia tentulah ini menyebabkan dia malu. Bila dia bergaul dalam masyarakat, maka dibenarkan untuk buat pembedahan. Jadi alhamdulillah doktor yang pakar dapat membuat rawatan sehingga tak berapa nampak, ya. Kalau orang lelaki lagilah, bila dia letak misai di situ langsung tak nampak. Kalau orang perempuan pun ni senang lah, kita pakai furdah. Semua orang kena pakai furdah. Pakai mask tak nampak lah, apa-apa pun. Maka hukumnya menjadi harus, ya. Maksudnya kalau benda tu keperluan, kita nak menghilangkan benda-benda yang menyebabkan kita akan rasa malu bila bergaul masyarakat, diizinkan. Misalnya berlaku ketumbuhan yang besar di muka dan sebagainya, dia boleh buang, ya. Maka hukumnya menjadi harus. Namun
Jika seorang itu tidak melakukannya kerana bertawakal kepada Allah, itu lebih afdal. Jadi kalau dia tak buat apa-apa, dia terima saja apa yang Allah Ta'ala buat kerana redha dengan apa yang Allah takdirkan, itu adalah lebih afdal, ya. Kita ni, kita dilahirkan sempurna, cukup semua. Pernahkah kita terfikir bagaimana Allah telah memberi kita nikmat yang sempurna ini? Kita tidak ada daya upaya untuk menentukan kita lahir cukup anggota ataupun tidak. Tetapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya telah mentakdirkan kita lahir dalam keadaan anggota yang sempurna. Kemudian hidup hari-hari mendapat keperluan yang sempurna. Makannya cukup, pakaiannya cukup. Bukan takat cukup, berlebihan kot, ya. Pasal beralmari-almari, pakaian sampai tak larat pakai. Makanan pun Masya Allah, apa saja nak semuanya kita boleh dapat. Tambah sekarang ni tak payah masak pun, tok tek kejap lagi sampai, ya. Jadi kita perasan tak, itu semua ada sudah Allah tulis di azali. Bagaimana nikmat yang begitu melimpah ruah yang Allah takdirkan untuk kita sebagai insan yang dhaif, insan yang kerdil, insan yang jahil, insan yang kurang ini, tetapi Allah telah melayan kita dengan memberi anugerah yang bermelimpah ruah. Belum lagi menyebut anugerah sekeping hati yang cintakan ilmu. Hadirat sekalian ni adalah telah dianugerahkan oleh Allah sesuatu yang sangat mahal. Hanya segelintir saja insan-insan yang cintakan ilmu. Apatah lagi lah ilmu yang sekarang ini kita, kalau satu masa dulu nak belajar sekolah agama ni merupakan kumpulan pelajar yang paling low sekali. Semua orang berlomba-lomba nak pergi ke sekolah Inggeris. Kalau sekolah Inggeris boleh dapat kerja besar, boleh dapat peluang pekerjaan yang banyak. Mengaji sekolah agama ni tak ada peluang pekerjaan. Bahkan ada yang kata kalau orang lelaki ni tak cukup nak beri makan anak bini, anak isteri, kerana tidak ada masa depan. Begitu sekali. Padahal agama, pelajaran yang mendekatkan diri kepada agama, kepada Allah ini merupakan yang paling top sekali, yang dapat membantu kita untuk menyediakan diri mendapat kebahagiaan hakiki di dunia ini, dan kebahagiaan yang sementara di dunia ini, dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat, insya Allah. Jadi hadirat sekalian, adalah insan terpilih diberi sekeping hati yang cintakan ilmu agama, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menunggu, ya, berjam-jam duduk di sini. Setiap minit hadirin di sini adalah minit-minit yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sebab itu setiap kali kita lihat kesempurnaan anggota kita, bersyukurlah, berdoalah, Allahumma ij'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah hamba yang kerdil ini sentiasa bersyukur. Waj'alni sabura, jadikanlah hamba orang yang sentiasa bersabar, ya. Sabar apa saja yang kita hadapi, sabar. Waj'alni fi aini saghira, jadikanlah diriku pada mataku kecil. Mana kita tidak membesar diri, tidak takabur, tidak sombong walaupun kaya, walaupun kehebatan bagaimanapun. Waj'alni fi a'yunin nas kabira, jadikanlah hamba pada pandangan manusia besar, sehingga manusia tidak menghina kita, tidak memijak kita dan sebagainya. 4 perkara. Minta jadi syukur, bersabar, minta kita lihat diri kita rendah, minta orang lihat diri kita tinggi, ya. Maknanya bukan maksudnya takabur, tapi orang tidak menghina kita. Jadi
Itulah ya. Jika seseorang itu tidak melakukannya kerana bertawakal pada Allah, itu lebih afdal. Rasul SAW bersabda, tidak menggalakkan. Rasulullah SAW tidak menggalakkan berubat dengan cara ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Asy-syifa fi thalathatin. Syartatin mihjamin atau syarbati asalin atau kai atau apa ni? Atau kayyatin binarin wa ana anha ummati anil kayyi. Mata ni pun mata tua. Jadi terjemahannya, terapi pengubatan ada 3 cara, iaitu dengan secawan bekam. Jadi makna bekam itu salah satu cara rawatan yang dianjurkan oleh Islam. Ya, ada orang yang dapat sihat melalui berbekam, ya. Ataupun seteguk madu. Makna digunakan madu lebah, ya. Atau penyelar api. Kai tadilah, ya. Tetapi aku melarang umatku daripada rawatan dengan besi penyelar, ya. Jadi itulah hadis ini menjadi bukti, menjadi hujah Islam melarang berubat melalui kai, melalui besi panas. Kita dalam masyarakat kita tak ada lah, ya. An-Nawawi radhiyallahu anhu menjelaskan, ini Imam Nawawi, ya, pengubatan dengan kaedah kai adalah pilihan terakhir kerana kaedah ini menimbulkan rasa sakit yang amat seperti yang dijelaskan di bawah. Ma uhibbu an aktawiya isyaratan ila ta'khir al-'ilaj bil qay hatta yattaru ilaihi lima fihi min isti'mal al-alam asyadid fi daf'i alamin qad yakunu ad'afu min alamil qay. Ya, maksudnya aku telah menyukai kai, yang demikian itu adalah merupakan isyarat agar memilih perubatan dengan kai sebagai jalan terakhir kecuali terpaksa, ya. Saya pergi Beijing, China. Salah satu tempat rawatan tu dia bawa pergi ke tempat kelang ubat. Dia nak apa? Sarwa pergi tak ke Beijing? Kan dia bawa kan? Tak pergi lagi. Dia bawa pergi ke tempat tu, dia nak jual dia punya krim untuk rawatan kena benda panas. Jadi dia tunjuk, dia bakar rantai besi tu, rantai besi tu dia bakar dalam dapur tu depan kita lah, sampai besi tu jadi merah. Lepas tu dia orang bergilir lah kot pekerja di situ, dia akan ambil besi tu, dia akan pegang tempat yang merah tu. Dia akan pegang, tapi kita nampak dia muka dia lain masa dia nak pegang tempat merah tu. Lepas dia pegang besi panas yang merah tu, dia pun ambil dia punya krim tu, dia sapu, jadi maknanya tidak jadi apa-apa. Jadi maknanya sebelum dia nak pegang tu, dia tak sapu apa lagi dah, kan? Sangat panas lah, besi tu dibakar sampai merah. Lepas tu dia pegang tu, lepas tu dia letak tu, dia ambil ubat tu, sapu-sapu. Dia tunjuk kita, tengok. Takat belilah, beli banyak lah, pakai beli buat balik, ya. Itu pakai. Tapi untuk di sini tak payah pergi China. Saya dapat petua, kita ambil lemak ayam. Kita pergi ke pasar tu, kan dia buang kan lemak-lemak tu. Ambil lemak tu, basuh elok-elok, masuk dalam kuali, jangan bubuh apa-apa. Jangan bubuh air, jangan bubuh apa-apa. Masak sehingga dia jadi minyak. Dia akan jadi minyak macam minyak masak lah.
Lepas tu kita simpan lah, kita bubuh. Saya bubuh dalam bekas yang mulut dia luas. Kalau terkena saja minyak panas ke apakah, celuk je tangan dalam tu. Tak jadi apa-apa. Kadang-kadang kita goreng kan, dia terkena muka dan sebagainya. Ambil saja, bubuh tempat tu, insya-Allah. Sedikit pun tidak ada kesan. Tak payah pergi China lah. Kita ready lah. Bila kita buat siap-siap, itu rawatan. Setengah orang bubuh Colgate dan sebagainya kan. Ini pengalaman saya. Kalau kita cepat-cepat bubuh tu, insya-Allah tidak melecup, tidak apa, insya-Allah. Itulah ya. Jadi kata dia, hal ini bukan bermakna golongan yang ingin masuk syurga tanpa, kita habis lagi baca terjemah tadi. Kerana menggunakannya akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Terkadang sakit yang ditanggung lebih ringan daripada sakit yang ditimbulkan oleh kain. Jadi sebab itu Islam melarang ya. Sakit kerana luka tu tak sebab apa, tapi kena besi panas itu jauh lebih sakit daripada kita tekak besi panas tadi ya. Hal ini bukan bermakna golongan yang ingin masuk syurga tanpa hisab tidak perlu berubat jika sakit. Malah Nabi SAW sangat menggalakkan kita berubat ya. Cuma jangan menyerahkan kesembuhan penyakit kepada doktor atau ubat semata-mata dan lupa bahawa ada zat yang maha menyembuhkan, iaitu Allah. Ini pun satu hal ya. Satu hal, bila kita sakit digalakkan berubat, tapi kita kena faham yang menyembuhkan bukan ubat. Yang menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita i'tiqad ubat ini menyembuhkan, kita sudah syirik. Kita sudah meletakkan ubat ini kuasa seperti Allah berkuasa. Sebab itu kita sakit makan Panadol ke, buat ubat apa pun, kita mesti ya Allah, aku ikhtiar, mudah-mudahan dengan ikhtiarku ini engkau sembuhkanlah ya penyakitku ini. Kita kena selalu mendidik hati kita supaya hanya meyakini Allah Maha berkuasa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kita nak angkat tangan pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tangan pun tak boleh angkat. Sebagaimana berlaku orang-orang yang kena stroke dan sebagainya ya. Kita boleh sekarang ni, apa kita nak buat kita boleh. Nak bangun, nak duduk, nak berjalan, nak apa, itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang pada kita. Allah beri keizinan. Maka sebab itu gunakanlah anugerah Allah ini untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rumusan oleh Imam An-Nawawi, hadis di atas menjelaskan golongan ini meyakini bahawa hanya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Yang kedua, walau bagaimanapun seorang itu perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk berubat ya. Janganlah kita sambil lewa ya. Ubat dan doktor hanya sebagai sebab kesembuhan ya. Itu yang pertama ya, huraian tentang kai tadi. Kau apa Sarwa? Dah. Jadi kalau kita nak pergi pada yang kedua ni panjang lah pula. Jadi insya-Allah kita hari ini kita alhamdulillah dengan izin Allah Taala memberi kita, saya sebelum ni saya tak tahu apa-apa itu kai. Jadi Allah Taala telah kurniakan kita suatu ilmu untuk kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak diredai oleh Allah. Last sekali saya nak bagi 4 jenis orang yang Allah Ta'ala tidak sentuhkan dia dengan api neraka. 4 jenis, 4 sifat. Yang pertama, sahil. Apa dia? Orang yang mudah kira. Orang yang mudah kira, tidak menyulitkan. Ya? Selalu
ada saja solusi dia. Dia tak menyusahkan orang, satu. Yang kedua, sifat dia qarib. Apa maknanya qarib? Dia ramah, mudah untuk mendekati dia dan menyenangkan orang-orang yang mendekati dia, senang berbicara dan sebagainya. Yang kedua, layyin, orang yang bersifat lemah lembut. Ini tidak disentuh oleh api neraka. Ya, orangnya lemah lembut, santun, bertutur kata dengan baik, tidak mementingkan diri sendiri. Itu. Tidak memarahi orang yang berbeza pendapat dengannya, tidak suka memaksa. Yang keempat, hayyin. Apa makna hayyin? Orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan, keteduhan zahir dan batin. Maknanya dia ni tawaduk, maknanya dia merendah diri. Itu. Saya simpulkan, saklah, sin sahil, qaf qarib, lam layyin, dan ha hayyin. Layyin ni dia lemah lembut, hayyin ni dia tenang. Dia tenang, dia tidak keluh kesah, tidak maknanya tak suka memaki orang apa semua, tak. Itu 4 sifat orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Sahilun, qaribun, layyinun, hayyinun. Ya, mudah, qarib maknanya hampir, mudah didekati, layyinun, lemah lembut, hayyinun, simple, tenang dan sebagainya. Itulah di antara Ajinomoto hari inilah. Mudah-mudahan, ya. Itulah. Jadi mudah-mudahan daripada apa yang kita bincangkan ini menjadi ilmu yang memberi manfaat untuk kita menyediakan diri untuk melayakkan diri kita menjadi ahli syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi andainya terkasar dan sebagainya, ke segala kebaikan daripada Allah dan segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami iman yang kuat, amal yang soleh. Berilah kami kekuatan untuk mengamalkan segala ajaran dan perintah-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami sifat-sifat yang melayakkan kami untuk mendapat kasih sayang-Mu, mendapat keridhaan-Mu, mendapat firdaus-Mu ya Allah. Kami sangat-sangat merindui syurga-Mu yang sangat hebat itu, dan kami sangat-sangat takut kepada kemurkaan-Mu dan kepada neraka-Mu ya Allah. Maka bantulah kami ya Allah, berilah taufik dan hidayah pada kami. Suluhilah kami di sepanjang hidup kami dengan nur Al-Quran dan nur hidayah, nur Rasulullah SAW. Segala hadis-hadis baginda menjadi panduan hidup kami di sepanjang pergerakan kami ya Allah. Jadi kalau setiap detik umur kami, setiap nafas kami, nafas-nafas yang mendekatkan diri kami kepada Engkau, kami tidak ada daya upaya ya Allah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kami sangat-sangat bersyukur di atas segala nikmat yang Kau beri pada kami. Jadi kalah kami seorang yang sangat-sangat bersyukur, bersabar di atas segala ujian-Mu, dan jadikanlah kami orang yang merendah diri, orang yang mempunyai sifat al-sahil qarib,
layyin dan hayyin, sebagaimana yang kami dapat daripada hadis-hadis Engkau ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa mendapat keridhaan Engkau, pimpinan Engkau, dan jadikanlah akhir hidup kami husnul khatimah, dan jauhkanlah kami daripada su'al khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.